Terpengaruh dengan idea menjadi kaya tanpa perlu berusaha keras, ramai yang terpedaya dan terjerumus ke jerat penipuan yang banyaknya bermodalkan air liur sebagai pemanis untuk menarik orang ramai. Skim cepat kaya atau syarikat multi-level marketing MLM bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. Kebanyakannya menggunakan konsep teknik penipuan yang sama, iaitu afiliasi kutu. Namun, tahukah korang siapakah pengasas ataupun pemula kepada skim cepat kaya ini di Malaysia? Sebelum kita lanjutkan video ini, kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk dapatkan video terbaru daripada channel Ari Media. Antara yang paling awal mengasaskan skim penipuan ini adalah Osman Hamzah atau lebih dikenali sebagai Pak Man Telo pada awal 80-an. Pak Man Telo yang berasal daripada Taiping, Perak, pernah bertugas sebagai wartawan Warta Negara pada tahun 1960-an sebelum menjadi wartawan secara sambilan bernama pada tahun 1970-an. Pada akhir 1970-an, Pak Man Telo telah menubuhkan sebuah syarikat MLM yang dinamakan sebagai Skim Pertama Berhad yang lebih dikenali sebagai Skim Pak Man Telo. Disebabkan tidak pernah gagal membayar dividen yang tinggi kepada pelaburnya dalam tempoh beberapa tahun, skim Pak Man Telo ini akhirnya berjaya menarik lebih ramai pelabur biarpun ianya dikenali sebagai skim yang tidak mempunyai modal perniagaan. Malah ada yang berjaya menjadi jutawan dalam masa singkat, menjadikan orang ramai lebih yakin untuk mengeluarkan simpanan mereka dan melabur di skim ini kerana pulangan bulanan yang dijanjikan adalah di antara 10% hingga 12%. Namun, pada akhir 1980-an, operasi skim Pak Man Telo mula mendapat gangguan daripada beberapa pegawai Bank Negara Malaysia kerana mengutip wang daripada orang ramai tanpa lesen yang sah. Rumah kediaman Pak Man Telo diserbu dan pada kali kedua serbuan dilakukan pada 2 November 1989. Wang tunai sebanyak RM1.7 juta dirampas. Beliau bersama isterinya Maimunah Taib dan anak lelakinya Abdul Rahman Osman ditahan. Pada 11 Januari 1990, Pak Man Telo dihadapkan ke mahkamah di atas tuduhan telah melanggar Akta Bank dan Industri Kewangan 1989. Manakala isteri dan anak lelakinya dituduh bersubahat, namun ketiganya mengaku tidak bersalah. Pak Man Telo kemudiannya dibebaskan dengan ikat jamin RM1 juta. Pasportnya dirampas, manakala isteri dan anak lelakinya dibebaskan dengan ikat jamin RM200,000 dengan seorang penjamin. Kesemua ikat jamin dibayar secara tunai. Pada 13 Mac 1990, Pak Man Telo akhirnya mengaku bersalah di atas tuduhan mengambil deposit tanpa lesen, tetapi isteri dan anak lelakinya dibebaskan. Pak Man Telo dijatuhkan hukuman penjara setahun dengan denda RM250,000 dan denda tersebut juga dibayarnya secara tunai. Wang tunai RM1.7 juta Malaysia yang dirampas oleh Bank Negara Malaysia kemudiannya dipulangkan semula kepada Pak Man Telo kerana tiada undang-undang yang membolehkan Bank Negara Malaysia memegang wang rampasan tersebut. Biarpun Pak Man Telo bersalah, beliau tetap disanjung pengikut tegarnya di luar mahkamah dengan laungan hidup Pak Man. Malah, skim ini tetap menyambung operasi seperti biasa dengan peningkatan bilangan pelabur disebabkan populariti Pak Man Telo yang naik mendadak. Namun, pada September 1990, para pelabur mula perasan tiada lagi pulangan dividen dan pada ketika ini Pak Man Telo mengumumkan kadar dividen 12% diturunkan kepada 5% sahaja dengan alasan daripada kejatuhan ekonomi dunia akibat daripada perang teluk yang berlaku. Pada Januari 1951, Pak Man langsung gagal membayar pulangan dividen yang dijanjikan menyebabkan berlakunya kekecohan di kediamannya. Kenderaan Pak Man Telo dirosakkan dan sebulan kemudian anak lelakinya Abdul Razak Effendi diculik dan sebagai tebusan Pak Man Telo perlu membayar RM430,000 kepada mereka. Namun kesemua penculik berjaya dibekas pihak polis.
April tahun yang sama, Pak Mantelo ditahan di Pejabat Polis Bukit Aman disebabkan adanya laporan polis terhadapnya. Hasil siasatan akhirnya berjaya mendakwa Pak Mantelo di mahkamah. Pak Mantelo dituduh mengambil wang deposit kira-kira daripada 50,000 orang yang berjumlah sekitar 99 juta. Pak Mantelo mengaku tiada siapa mengetahui berapa sebenarnya jumlah yang dikutip mereka kerana ketiadaan rekod setiap transaksi yang berlaku sepanjang operasi. Mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan, Pak Mantelo dibenarkan untuk diikat jamin sebanyak 2 juta sementara menunggu dibicarakan pada awal 1992 dan didapati bersalah buat kali kedua kemudiannya. Mahkamah menjatuhkan hukuman setahun penjara dan denda RM500,000. Gagal membayar denda, Pak Mantelo dipenjarakan lagi selama setahun di penjara Taiping sebelum dibawa ke Kuala Berang, Terengganu untuk perintah buang daerah. Di sini Pak Mantelo bersama isteri keduanya dan seorang anak lelakinya memulakan hidup baru dengan membaiki radio dan televisyen sebelum meninggal dunia pada 22 Disember 1997 iaitu ketika berumur 70 tahun akibat sakit tua. Biarpun tiada latar belakang pengetahuan dalam bidang ekonomi dan keuangan, Pak Mantelo berjaya memperdayakan orang ramai dengan kepercayaan yang diberikan sehingga menyebabkan skim Pak Mantelo dilaporkan sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada channel ARI Media.